Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bertemu lagi dalam bab 1 aplikasi teknologi. Reka bentuk mekatronik tingkatan 3. Bab 1.1.3 menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Jom. Okey, kita teruskan. Okey, elemen mekatronik pada produk sedia ada. Jadi dalam bab ini kita akan tengok elemen mekatronik yang ada pada produk sedia ada. Terdapat pelbagai produk di luar sana yang menggunakan ataupun yang dikatakan sebagai produk mekatronik. Jadi bagaimana kita nak kenal pasti? Kita akan tengok. Okey, pastikan dia ada keempat-empat elemen, iaitu elektrik, elektronik, mekanikal, kawalan dan pengaturcaraan. Jadi kalaulah produk itu tidak ada salah satu daripada empat ini, maka dia bukanlah produk mekatronik. Jadi dalam bab ini, dalam buku teks kita tengok ada tiga contoh yang diberi. Jadi hari ini kita akan tengok ketiga-tiga contoh itu. Okey. Yang pertama, kereta mainan kawalan jauh. Kita akan semak adakah ianya adalah produk mekatronik. Yang pertama kita tengok dulu elemen elektrik. Ada tak? Okay, ada, iaitu kita ada bateri, motor arus terus. Dan kemudian elektronik kita ada geganti pemacu motor. Mekanikal kita ada gear. Kawalan dan pengaturcaraan kita ada mikro pengawal. Okay, jadi ada keempat-empat elemen ini, maka ianya adalah produk mekatronik. Okey. Kita tengok lebih lanjut lagi. Yang pertama kita tengok sistem elektrik. Ada bateri yang memberi kuasa elektrik kepada litar di dalam kereta dan juga kepada panel kawalan tanpa wire. Dan kita ada juga motor arus terus. Iaitu salah satu daripada bahan ataupun alat dalam sistem elektrik. Okey. Tapi fokus utama kita bateri yang memberi kuasa elektrik kepada litar di dalam kereta. Yang pertama di kereta, yang kedua di panel kawalan tanpa wire ataupun remote control tu. Di remote control, pulanglah kalau remote control kita pakai remote control yang biasa tu ataupun kita guna phone. Masing-masing masih lagi memerlukan kuasa elektrik. Jadi sistem elektrik ada digunakan. Okey, yang pertama ada. Kemudian kita tengok pula sistem mekanikal. Dia berfungsi untuk mengurangkan atau meningkatkan hal laju dan menambah daya kilas motor. Jadi gear ni, siapa yang pernah tengok ni, gear satu dia untuk meningkatkan ataupun mengurangkan hal laju. Dan satu lagi, gear ni juga berfungsi sebagai alat untuk sampaikan daripada motor arus terus kepada roda. Daripada motor arus terus. Okey, apabila motor arus terus berputar, bagaimana untuk roda berputar? Okey, menggunakan gear sebagai alat penghantar. Okey, itu sistem dia. Okey, yang ketiga kita ada elektronik, menerima dan menukar isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor arus terus. Kita ada ni. Okey, contoh kat sini geganti dan juga pemacu motor. Okey, yang keempat, sistem kawalan dan pengaturcaraan. Mikro pengawal dan sistem kawalan yang diatur cara bagi mengawal hal laju dan arah putaran motor arus terus. Jadi bila kita mikro pengawal ni kita set, contohlah kalau kita guna handphone untuk membuat kawalan dan pengaturcaraan, kita boleh set lah. Kita bagi arahan ke depan, maka roda akan berputar ke depan. Kemudian kita boleh set kelajuan, lebih laju, lebih perlahan, undur ke belakang, belok kiri, belok kanan dan sebagainya. Okey, jadi itulah fungsi kawalan dan pengaturcaraan. Mengawal hal laju dan juga arah putaran motor arus terus. Okey.
Itu untuk kereta kawalan jauh, kereta mainan kawalan jauh. Kemudian kita tengok pula produk sedia ada yang kedua, iaitu pintu gelangsa automatik. Contoh yang diberi pintu gelangsa automatik. Okey, kita tengok elektrik dia, kita ada pengubah dan juga motor arus terus. Okey, yang ni semua adalah komponen ataupun alat elektrik. Yang kedua kita ada elektronik, lita pemacu motor dan juga penderia gerakan. Tu tersambung, maksudnya jauh. Penderia gerakan ataupun motion sensor dalam bahasa Inggeris. Kemudian mechanical kita ada gear, takal dan juga tali sawat. Motion sensor tadi tu dia kesan pergerakan. Bila ada orang lalu, okey, ada benda lalu, troli kalau di shopping kompleks, troli lalu ataupun anjing ke lalu, kucing ke lalu, dia kesan ada gerakan, mungkin dalam jarak 1 meter daripada pintu, maka pintu akan terbuka secara automatik. Okey. Gear pula fungsi dia untuk membuka membuka pintu tadi tu. Takal dan tali sawat untuk menarik takal dan tali sawat ni sekali untuk bila takal berpusing, okey, tali sawat pun akan bergerak untuk membuka pintu dan menutup pintu. Membuka ataupun menutup pintu. Okey. Untuk kawalan pengatur caraan, okey, sistem kawalan. Yang ni tadilah penderia gerakan tadi, memberi isyarat kata ada pergerakan. Dari sistem kawalan lah yang akan menghantar pula isyarat tu kepada gear, takal dan sawat untuk untuk membuka dan menutup pintu. Okey. Okey, jadi ada keempat-empat elemen ini, maka ianya adalah produk mekatronik. Kita boleh cuba tengok contoh televisyen. Adakah televisyen itu mekatronik? Ada elektrik, ada elektronik, ada tak mechanical? Tak ada. Bila tak ada, dia bukan mekatronik. Okey? Jadi kita semaklah, kita semak dengan cara melihat keempat-empat empat elemen tadi. Jika ada keempat-empat elemen, maka barulah kita anggapnya sebagai mekatronik. Okey, kemudian kita tengok pula produk yang ketiga, iaitu mesin basuh automatik. Okey, mesin basuh automatik ada bateri, ada motor arus ulang alik. Bateri ni kat mana? Bateri ni sebenarnya dia menggunakan plug juga, tapi bateri ni ada juga untuk komponen elektronik. Okey, ada juga menggunakan bateri di situ. Dan motor yang digunakan adalah motor arus ulang alik, iaitu motor yang lebih besar berbanding motor arus terus. Okey, kemudian elektronik kita ada ganti dan juga pemacu motor. Okey, sama seperti kereta kawalan jauh tadi. Dan mechanical kita ada gear untuk pusingkan drum tu. Itu panggil drum dalam mesin basuh tu. Okey, yang keempat kita ada kawalan dan pengatur caraan, iaitu mikro pengawal. Jadi automatik ni macam mana dikatakan automatik? Okey. Kerana automatik ini mesin basuh ini dia tidak perlu kita buat secara manual. Okey. Contoh kita letak saja baju, okey, kita tekan saja start. Maka mesin basuh ni dia akan sukat kuantiti ataupun berat pakaian yang kita masukkan dalam mesin basuh. Okey, kemudian dia akan masuk air mengikut contoh setengah mesin basuh tu lah, dia ikut L, XL, M. Jadi jumlah katakan baju tak banyak, okey, air masuk sikit saja mengikut jumlah pakaian yang ada dalam mesin basuh. Okey, secara automatik, maksudnya ada sensor ataupun ada penderia khas untuk menyukat. Kemudian air pun masuk cukup-cukup je, ikut tu. Kemudian dia akan putar. Okey, dia akan masukkan sabun, dia akan putar, kemudian dia akan buang air. Okey, dia masuk air yang baru, dia bilas, kemudian dia buang lagi air, kemudian dia pusing untuk keringkan ataupun untuk bilas. Okey, jadi semuanya berlaku secara automatik oleh mikro pengawal. Jadi itulah sebab itulah kita panggil dia sebagai produk mekatronik. Jadi kita boleh semak adakah produk yang
Soalan favourite lah, selalu dalam exam dia bagi contoh. Antara berikut yang manakah bukan produk mekatronik? Ataupun antara berikut yang manakah produk mekatronik? Jadi macam mana kita nak dapatkan jawapan? Kita semak balik ada tak keempat-empat elemen mekatronik pada produk tersebut. Okey? Itu sahaja. Mudah sebenarnya untuk bab ini. Okey? Sekian bab 1.1.3. Jumpa lagi di bab 1.1.4 pada masa akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk pastikan anda tidak terlepas video-video yang dihasilkan oleh saya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih.